bila hati manusia ini mendapat nur ini, lalu pandangan mata hati dia itu akan menjadi luas, akan menjadi jelas dan tajam, sehingga dapat melihatlah hakikat-hakikat perkara gaib dengan erti memperolehi keyakinan yang semakin kuat dan bulat terhadap hakikat-hakikat keimanan itu. Apa-apa yang diberitahu oleh Nabi di dalam apa-apa yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran, di dalam hadis, terasa benarnya, bertambah yakinnya, semakin kuat kepercayaannya. Puncanya apa? Katanya insyarah, hati manusia itu mula lapang dan terbuka, lalu melihat hakikat-hakikat kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis itu, nampak satu persatu benarnya itu. Bertambahlah keyakinan terhadapnya. Ini fungsi. Jadi itulah yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf. Jadi sekarang bila disebut tentang nur ini, bila masuk ke dalam hati manusia, kata Nabi, dia akan membuang kekaratan, kekotorannya itu, lalu hati menjadi lapang dan terbuka, dapat melihat, menjadi jelas, sehingga pandangan mata hati itu menjadi tajam, menjadi jelas, dan memperoleh keyakinan yang bulat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalipun Nabi menjelaskan begitu, tapi ada sahabat masih lagi yang mungkin nak mendapat pendetailan lagi, kerana konsep nur ini dia maknawi. Jadi ada sahabat lagi tanya lagi bila Nabi jelas macam tu, hal lizalika min alamah, adakah ada tanda-tanda orang yang dapat nur tu, ada tak tanda-tanda dia? Sahabat tanya Nabi. Nabi menjelaskan lagi. Itu apa kata Nabi? Iaitu antara alamat dia, antara tanda orang mendapat nur ini, sehingga fungsi-fungsi nur tadi itu berlaku pada dirinya. Nabi kata alamat dia, tandanya at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal istidadu lil mauti qabla nuzulil maut. At-tajafi an daril ghurur maksudnya menjauhkan diri daripada dunia yang penuh tipu daya. Tapi apa maksudnya? Menjauhkan diri daripada dunia, nak lagi ke mana? Kerana ke mana-mana kita pergi pun tetap dunia juga. Pergi Kuantan, dunia juga. Pergi Kuala Berang, dunia juga. Pergi London pun dunia juga. Ke mana-mana pergi, dunia belaka. Tapi apa maksud Nabi? At-tajafi, menjauhkan diri andaril ghurur, tempat yang penuh tipu daya ni, iaitu maksudnya dunia lah. Yakni menjauhkan diri daripada dunia yang ada unsur-unsur tipu dayanya, aspek-aspek tipu daya pada dunia. Dunia ni sebenarnya bukanlah buruk. Hak buruk tu adalah tengok implikasinya terhadap manusia, kesan terhadap dunia, terhadap diri manusia. Nak tahu baik buruk dunia ni bukan atas benda dunia tu, tapi dengan apa implikasi dia, apa kesan dia terhadap kita ni bila dapat benda tu. Situlah nak tahu baik buruk. Jadi sesuatu benda tu kadang-kadang baik untuk orang ni, tak baik untuk orang ni. Dia bergantung. Kadang ni, kalau dengan dunia tu yang boleh kepada kita ni, menjadikan kita tamak, menjadikan kita jadi gila, menjadikan kita jadi sombong, menjadikan kita penuh dengan hasad, maka dunia itu jadi buruk untuk kita. Tapi sekiranya dunia ini tidak seperti itu, bahkan menjadikan kita semakin teringat kepada kurnia Allah, ingat dia sebagai kurnia Allah, lalu mensyukurinya, lalu memanfaatkannya, menggunakannya pada apa-apa yang dikehendaki, bahkan menjadi sebab kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, maka pada waktu itu tidaklah menjadi perkara buruk pada dia. Jadi bila Nabi kata at-tajafi an daril ghurur, menjauhkan diri daripada dunia yang tipu daya ini, bukan aspek bendanya, tapi aspek kelakuan benda tu. Keduniaan ni yang mana yang mendatangkan tipu daya, merosokkan kita, ada jauh aspek tu. Mana-mana dunia yang dengannya orang akan jadi rosok, orang akan jadi tamak, orang akan jadi sombong dan sebagainya. Dunia yang dengannya manusia itu cenderung sehingga memperolehinya, manusia ini akan gunakannya pada jalan yang salah, bahagian tu yang dia lari. Tapi dia ambil semua itu untuk sekiranya perkara semua itu bermanfaat untuk diri dia.
untuk agama dia, untuk kebaikan dirinya, menjadi jambatan untuk mendapat redha Allah. Dia ambil. Jadi sekarang menjauhkan diri at-tajafi an daril ghurur ni, menjauhi dunia dari aspek-aspek negatifnya tu, aspek-aspek buruknya tu. Bukan berarti buang hak mana ada tangan buang belaka. Kasut ada tohok, pen pun tohok, baju mahal, seluar mahal tohok belaka. Konon-konon nak buang dunia. Buang dunia, pakai pun ambil orang lain, pakai pula semula. Ni bukan dia. Jadi buang dunia ni dengan menjauhkan diri dari aspek-aspek negatif pada dunia itu. Sehingga dunia ni tidak diambil untuk tujuan-tujuan yang buruk itu. Diambil untuk tujuan-tujuan yang muafakat dengan kehendak syarak, yang mendatangkan redha Allah, yang mendatangkan manfaat, yang menjadi jambatan untuk dia melakukan kebaikan dan seumpamanya. Kemudian wal inabatu ila daril khulud, kembali kepada negeri dunia tempat yang kekal. Yang ni kembali kepada akhirat. Nak kembali ke mana? Kita dah mati lagi. Jadi yang dikendaki dengan inabah ni, kembali ni, yakni kembalinya tumpuan hati kita. Tubuh ruh kita ni hidup lagi atas dunia ni, tak masuk ke alam akhirat lagi. Tapi tumpuan hati kita itu sudah cenderung memandang dunia dengan penuh kegilaan, dengan penuh kesombongan, dengan penuh keinginan dan sebagainya tu. Kesombongannya dan sebagainya itu dibuang, dipalingkan semua itu, sehingga dihadapkan kepada akhirat. Yang ini dihadapkan kepada mencari sesuatu yang mendatangkan redha Allah Subhanahu wa taala. Inabatu ila daril khulud itu maksudnya. Kalau selama ni dia ambil dunia untuk tujuan, paling tidak untuk orang ambil dunia ni macam-macam. Ada yang ambil dunia ni untuk kesombongan. Ada yang ambil ni simpan saja, duduk simpan setimbung. Pakai pun duk, guna pun duk simpan saja. Tak ada perancangan langsung. Biar penuh karung je. Ada juga pasal itu. Ada orang ambil dunia ni kerana dia berbangga sombong dengan pemilikan kemewahan yang dimiliki. Ada pasal itu. Jadi sekarang orang yang dapat nur ini, dia meninggalkan aspek-aspek tadi tu, yang buruk tadi tu. Lalu kembali kepada akhirat dengan erti kehidupan dia selama ni yang mungkin tidak ada arah ataupun terarah ke arah yang salah, maka semua itu dihalakan, dihadapkan untuk mencari redha Allah. Jadi yang berubahnya bukan kehidupan dia. Kalau ada pun adalah kehidupan yang buruk tu berubahlah. Tapi kehidupan seperti biasa ni banyak yang tidak berubah, kekal macam biasa. Tapi kefahaman dia, kecenderungan hati dia, landasan hidupnya, perjalanan hidupnya, itu bahagian tu yang berubah. Selama ni mungkin dia kerja, dia berniaga apa-apa, tapi untuk mendapatkan dunia dengan tujuan-tujuan yang tidak syar'i, tujuan-tujuan yang tidak baik tadi tu. Sekarang benda yang sama. Bahkan kadang-kadang dia menjadi lebih tekung lagi kerjanya, kerana ada kesedaran hati dia, kerana ada sebab-sebab tertentu, menjadi lebih tekung lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi kadang-kadang. Tapi atas landasan yang luruh. Jadi yang berpaling itu sebenarnya bukan mukanya, tapi kiblat hatinya yang berpaling. Selama ini ditujukan untuk tujuan-tujuan keduniaan, sekarang ditujukan untuk tujuan-tujuan keakhiratan. Bagaimana semua ini boleh dimanfaatkan untuk keredaan Allah, untuk kebaikan dirinya, keluarganya, masyarakatnya dan sebagainya. Dihalirkan ke situ. Ada pertimbangan dia. Jadi jiwanya yang berubah, kiblat hatinya yang berubah, bukan gaya hidupnya, bukan pattern hidupnya. Pattern hidup serupa lah. Kalau makan benda tu, makan benda tu lah. Kalau pakai gitulah pakai, asalkan menutup aurat, asalkan makan yang halal. Jadi aspek itu tidak berubah. Kalau kecuali aspek kehidupan yang terlibat dengan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, yang itu mungkin berubah lah. Tapi banyak perkara yang tidak berubah, tapi kiblat hati yang berubah. Itu tanda orang dapat nur. Baik, yang ketiga kata Nabi, wal istidadu lil mauti qabla nuzulil maut, yakni bersedia untuk menghadapi kematian sebelum datang. Semua orang tahu dan yakin pasti akan mati. Tak ada orang ragu hakikat ni. Tanyalah siapa pun, orang beriman ke, orang tidak beriman ke, tidak ada yang ragu hakikat manusia ni akan mati. Lebih-lebih lagi zaman kita hari ni kejadian kematian ni maklumat tu siapa kita. Hari-hari dengar orang mati. Kadang-kadang
Faktor umur seolah macam tak ada dah. Kalau dulu menasabah sikit, kalau orang mati-mati tu biasanya orang yang berumur lah, padang lah dengan umur dia tu. Hari ni tak kira sekarang. Faktor umur hampir-hampir tak jadi, dah tak relevan lagi, tak kait lagi dah. Mati kadang-kadang sebab yang bermacam-macam dengan umur yang berbagai-bagai berlaku depan mata gini, dengan berita hari-hari kita dengar hari ni. Jadi setiap orang pasti menghadapi dan yakin. Cuma tinggal lagi kadang-kadang istiqdat tu kadang-kadang tak ambil bersedia untuk menghadapi tu kadang-kadang juga tak tahu asnya lagi. Itu dalam istilah tasawuf dipanggil ghaflah, penyakit ni, penyakit lupa lagi. Tahu tapi rasa macam biasa, galik. Jadi orang yang dapat nur ini, antara tandanya dia akan timbul kesedaran yang dinamakan istiqdat ni. Kesedaran hatinya, kesedaran yang menggerakkan hatinya, yang menyendarkan hati, yang mengingatkan hatinya. Orang akan mati, kita akan mati. Lalu mencari persediaan. Persediaan untuk apa? Amal lah, amal soleh lah. Kalau dulu dengan dunia itu digunakan untuk memenuhi keinginan atau untuk kesombongan atau tujuan-tujuan yang tidak dikendaki oleh syarak, sekarang benda yang sama digunakan pakai untuk tujuan-tujuan yang dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Yang berubah tu niat. Yang berubah niat. Dulu dia ada duit juga. Tapi hari itu dia duduk joli je lah, duduk joli je. Sekarang ni dia ada duit juga, tapi dia semua itu ada perkiraan. Digunakan untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat. Dan luahlah benda ni. Kerana kebaikan ni, jalan-jalan kebaikan ni sangat banyak. Jangan kita tengok kebaikan ni pada sembahyang saja, pada solat saja, pada puasa saja, pada haji saja. Banyak lagi hal-hal lain merupakan khairat, kebaikan-kebaikan yang boleh digunakan. Yang sebahagiannya itu melibatkan harta benda kita, melibatkan tenaga kita, melibatkan masa kita. Cuma tinggal lagi perlukan kefahaman. Perlukan kefahaman dan perlukan keinginan, kemahuan untuk mendapatkannya, untuk melakukannya. Barulah perkara-perkara itu bertukar wajah. Daripada wajah-wajah keduniaan menjadi wajah-wajah keakhiratan. Itu tanda orang dapat nur. At-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal istidadu lil mauti qabla nuzulil maut. Sebelum datang mati dia berkira dah. Ambil kira dah. Persediaan-persediaan ni. Aku mati lagi apa bekalan ni. Dia itu selalu beringat, fikir macam mana nak tepuk kematian, apa bekalan aku kayak gini. Apa benda yang aku nak bawa, hak ada dah ni banyak mana. Dia mikir. Jadi banyaklah dia buat perkiraan ni. Sesuatu yang sebelum ni mungkin tak ada sebab dia buat, tak ada niat, sehingga benda tu menjadi perkara yang harus dan sia-sia saja. Sekarang ni ditukar wajahnya, sehingga yang harus itu bertukar menjadi ibadah, menjadi sesuatu yang berharga, bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebahagian besar je itu melibatkan niat. Sebab tu penting niat ni. Jangan buat barang kecil niat duduk dalam hati. Banyak benda jadi rosak kerana rosak situ. Dan banyak benda bertukar menjadi berharga kerana baik molek situ tu. Innamal a'malu binniyat. Itu hadis awal dalam Arba'in Nawawiyah tu, antara hadis-hadis awal. Sesungguhnya segala amalan manusia itu berdasarkan niat dia tu. Sehingga para ulama mengatakan satu hadis ini menggambarkan 1/3 agama. Nak kau apa penting dia perihal niat, jangan buat barang. Kadang-kadang hak comel jadi rosak kerana rosak benda ni. Benda molek. Perbuatan tu molek. Amalan tu molek, kelakuan tu molek, aktiviti tu molek, tapi jadi rosak kerana rosak bahagian ni. Jadi demikianlah Nabi beritahu tentang alamat-alamatnya. Jadi nur inilah yang akan membuka pintu hati manusia, yang akan memberikan makrifat ke dalam, mendatangkan makrifat ke hati manusia, yang akan menggerakkan dirinya ke arah perjalanan yang lurus, amalan-amalan yang baik. Itu pentingnya benda ni.